Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Din. Semoga penonton yang sedang menonton Didik TV KPM berada dalam sihat sejahtera hendaknya. Dan untuk slot pada hari ini ialah pentaksiran bilik darjah yang bukan saja penting untuk murid-murid tetapi guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton. Dan siapa akan bersama dengan kita pada hari ini? Kita saksikan Profil Guru. Baik, kita dah pun berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum, Cikgu Syukri. Waalaikumsalam, Din. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu sihat? Alhamdulillah, cikgu sihat. Cuma suara cikgu ni macam serak-serak sikit. Alamak, kalaulah boleh saya pinjamkan suara ni, cikgu. Kalau tapi boleh je. Itulah, tak boleh pula. Tapi tak apa. Hari ini Cikgu Syukri akan membantu kita untuk pentaksiran bilik darjah untuk PBD dalam pendidikan seni visual untuk sekolah rendah. Tapi sebelum itu, kita nak berkenalan juga dengan jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Nazri. Cikgu Nazri orang Kelantan tapi berkhidmat di Pulau Pinang. Kita bawa mai untuk membantu kita pada hari ini untuk pentaksiran bilik darjah. Dan kalau guru-guru, ibu bapa dan murid-murid dah pun bersedia, saya serahkan kepada Cikgu Syukri. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Din. Selamat. Okey, untuk pengenalan kepada penonton di rumah, terutama kepada guru-guru dan ibu bapa, pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya merupakan satu proses berterusan dalam PDP untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan penguasaan, kebolehan, kemajuan murid di sepanjang murid terhadap matlamat kurikulum yang ingin dihasratkan. Okey, Din, sedikit pengenalan daripada cikgu. Kemudian PBD ni juga melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat. Okey, dan juga sebagai refleksi berterusan dalam PDP. Okey, sedikitlah. Okey, cikgu nak terus dia kepada kita punya slide. Boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Pentaksiran bilik darjah PBD bagi mata pelajaran pendidikan seni visual sekolah rendah. Okey, seterusnya kita tengok matlamat KSSR. Cikgu bacakan sikit untuk pengetahuan penonton di rumah. Okey, KSSR pendidikan seni visual sekolah rendah bermatlamat untuk melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang seni visual. Okey, dalam membentuk insan yang harmonis, kritis, kreatif dan inovatif. Mengamalkan nilai murni, menghargai estetik seni dari pelbagai budaya dan mensyukuri keindahan alam ciptaan Tuhan. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan PBD PSV. Okey, kenapa kita perlu belajar pendidikan seni visual? Okey, KSSR pendidikan seni visual memberi fokus kepada pembinaan insan berliterasi seni menerusi aktiviti pengkaryaan, pengurusan dan pembudayaan seni. Bagi mencapai hasrat ini, KSSR pendidikan seni visual digubal dengan berasaskan 4 modul kurikulum. Okey, jadi guru-guru akan didedahkan dengan modul ini. Modul dia ada 4 dia. Okey, bahasa seni visual. Okey, kemudian kemahiran seni visual, kreativiti dan inovasi seni visual, seterusnya apresiasi seni visual. Okey, makna kata murid akan belajar bahasa seni, kemudian dia akan menghasilkan karya. Okey, dengan karya itu tadi dia akan belajar menghargai, bukan sahaja menghargai karya sendiri, malahan menghargai karya orang lain. Okey, seterusnya kita tengok bahan rujukan. Antara bahan rujukan utama untuk PBD atau pentaksiran bilik darjah ni, yang pertama kita perlukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, fokus cikgu Din, kita cikgu nak rujuk kepada tahun 5 lah. Untuk kita punya slot kali ni, kita fokus PBD kita pada tahun 5 punya PSB. Okey, yang kedua, kita ada bahan rujukan panduan pelaksanaan PBD edisi yang kedua. Jadi cikgu-cikgu boleh guna panduan ni untuk cikgu-cikgu guna semasa PBD di dalam kelas. Sebab PBD ni berterusan. Jadi cikgu-cikgu perlukan buku panduan ni. Okey, seterusnya tak lain tak bukanlah buku teks. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan buku teks. Ada 6 buku teks daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi cikgu besarkan yang gambar tahun 5 tu sebab fokus kita pada inilah. Okey, pendidikan seni visual tahun 5. Okey, jadi boleh nampak Okey, seterusnya pelaksanaan PBD. Okey, macam mana pelaksanaan PBD ni dijalankan di sekolah.
Okey, terutamanya di dalam bilik darjah. Okey, yang pertama kita ada standard kandungan, seterusnya standard pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran itu tadi melalui objektif yang telah ditetapkan oleh guru. Okey, seterusnya aktiviti. Aktiviti ni cikgu lah kena rancang aktiviti apa yang bersesuaian untuk diajar pada ketika itu. Okey, seterusnya kaedah pentaksiran. Kaedah ni nanti saya akan terangkan kemudian. Seterusnya standard prestasi ataupun tahap penguasaan. Okey, kita tengok pelaksanaan PBD kaedah pentaksiran. Okey, secara umumnya kaedah ni ada 3 dia. Yang pertama lisan, okey, kemudian bertulis dan juga pemerhatian. Seperti dalam gambar tu lah, kalau kita tengok budak sedang memberi penyataan. Okey, kemudian mungkin ada soal jawab di situ, kemudian bertulis, maksudnya dari mungkin nota, okey, mungkin latihan ataupun projek. Dan juga pemerhatian. Pemerhatian ini dilakukan oleh guru lah pada waktu tersebut. Okey, ini saya dah senaraikan kaedah pentaksiran di mana aktiviti yang boleh cikgu-cikgu buat di dalam kelas. Kalau lisan tu dia ada soal jawab, perbincangan, mendengar dan memberi respon. Kemudian kalau bertulis tu ada lakaran, lukisan sebab kita pendidikan seni kan. Jadi ada ujian bertulis. Kemudian kita juga boleh buat kuis dalam kelas, folio dan projek kesenian. Seterusnya pemerhatian. Maksudnya guru memantau, melihat aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid. Seperti memantau aktiviti murid, proses penghasilan karya, okay, dan guru memberi maklum balas. Sekiranya contohnya kalau murid tak pandai nak potong, cikgu kena ajar. Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih Cikgu Syukri. Itu tadi 3 ada kaedah pentaksiran. Ibu bapa kena ambil tahu juga ni. Dan sekali lagi kita sambung bersama dengan Cikgu Syukri terus menonton Didik TV KPM. Baik, terima kasih kepada anda yang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Slot kita pada hari ini pentaksiran bilik darjah sangat-sangat penting bukan sahaja untuk murid-murid tapi juga untuk guru-guru dan juga ibu bapa yang ada anak-anak yang bersekolah sebab hari ini PBD dalam pendidikan seni visual sekolah rendah dan kita bersama dengan Cikgu Syukri akan memberi penerangan kepada kita berkenaan dengan PBD ini. Silakan Cikgu Syukri. Okey, terima kasih Din. Okey, jadi untuk PBD tahun 5 kita berfokus kepada bidang menggambar. Unit 2 saingi habitat kita. Tajuknya poster selamatkan ikan bayan. Jadi di awal tadi cikgu dah terangkan modul. Jadi kita tengok modulnya 2.0 modul kemahiran seni visual dan modul 3.0 modul kreativiti dan inovasi seni visual. Okey, cikgu teruskan. Okey, standard kandungan untuk kita punya sesi PDP ialah 2.1 kemahiran seni visual dan standard pembelajaran 2.1.2 meneroka penghasilan karya gabungan poster dan montaj dalam bidang menggambar dari aspek. Dia ada 3 di sini. Okey, jadi penonton di rumah boleh tengok. Yang pertama bahasa seni visual, yang kedua pelbagai media dan yang ketiga teknik dan proses. Jadi di sini cikgu telah sediakan video untuk kita tonton sama-sama bagaimana pelaksanaan PBD itu di dalam bilik darjah. Jom kita saksikan. Hari ini kita nak belajar dalam bidang menggambar, kita nak menghasilkan poster dengan gabungan teknik montaj. Sebelum tu cikgu nak tanya, apa itu poster? Siapa boleh jawab? Boleh kan? Saya. Okey, Khadijah yang depan ni. Baru Khadijah, apa itu poster? Poster adalah alat komunikasi yang menyampaikan maklumat secara visual. Okey, betul tak kawan? Betul. Bagus, Khadijah. Okey, itu poster. Saya nak tanya soalan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan montaj? Siapa nak jawab? Kan? Okey, ini Sofia, cuba. Mana ini? Apa itu montaj? Montaj ialah bahan gambar daripada seluruh media cetak dan media elektronik. Betul tak kawan? Betul. Pandai. Okey, soalan seterusnya. Kita uji. Okey, ini ada contoh poster. Okey. Selamatkan penuh. Okey, tadi saya nak tanya. Apakah kandungan bahasa seni visual yang terdapat dalam poster ni? Siapa nak jawab? Okey, Faiz dulu. Cuba Faiz. Bahasa seni visual yang ada pada dalam poster itu adalah kontrak. Okey, kontrak pada apa tu? Pada penyu dan air laut. Oh, betul. Pandai Faiz. Okey, kita boleh tunjuk. Okey, sekarang siapa nak cuba? Bahasa seni visual yang lain yang ada dalam ni. Kan? Okey, cuba. Rupa dan warna. Betul tak kan? Betul. Okey, ada rupa harian,
saya tunjuk warna warna sejuk di sini. Okey, ada lagi nak cuba? Okey, Alia, apa Alia? Garisan dan ruang. Betul, ruang apa ni? Ruang nyata atau ruang ilusi? Okey, betul. Ruang ilusi. Faham kan? Berapa bintang kita nak bagi pada kawan-kawan semua? Okey, tahniah saya ucapkan. Okey, bagus. Okey, kita dah saksikan video tadi. Okey, jadi kita nak tengok aktiviti pembelajaran yang sesuai seperti dalam video. Yang pertama, aktiviti pembelajaran yang boleh kita cadangkan ialah soal jawab dan penerokaan. Di mana cadangan kaedah PBD yang boleh kita laksanakan seperti secara lisan dan juga pemerhatian. Instrumen yang guru-guru boleh sediakan seperti senarai semak. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, 2.1.2 kita pergi kepada pelbagai media dan teknik dan proses. Yang ni pun kita tengok bagaimana murid menjalankan aktiviti. Jadi guru-guru akan pastikan apa yang mereka buat pada ketika itu. Jom kita saksikan video yang telah disediakan. Okey, kalau kita tengok di sini di sini kita boleh jalankan aktiviti pembelajaran, perbincangan dan eksplorasi media. Okey, di mana cadangan kaedah PBD yang kita boleh laksanakan secara bertulis dan juga pemerhatian. Okey, instrumen yang guru-guru boleh sediakan seperti senarai semak. Okey, jadi dapatlah kita tengok bagaimana murid berada dalam kumpulan, dia buat perbincangan dalam kumpulan, dia menentukan apakah alat dan bahan yang sesuai digunakan, serta bagaimana sesuatu proses itu berjalan. Okey. Jadi penonton boleh tengok bagaimana murid tu dia berbincang dahulu, ditentukan apakah media, alat dan bahan. Okey, kalau kita saksikan bagaimana murid menjalankan proses untuk menghasilkan poster tadi. Dia menggunting, dia menampal, kemudian dia menyapu warna dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita tengok standard kandungan 3.1 penghasilan karya kreatif. Okey, standard pembelajaran. Di sini 3.1.1 menghasilkan karya gabungan dalam bidang menggambar melalui yang pertama penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. Okey. Yang kedua perkembangan idea gabungan karya. Yang ketiga penetapan jenis media dan teknik. Seterusnya disiplin pengkaryaan dan nilai murni. Maksudnya murid dia buat aktiviti, di samping itu guru boleh menilai apakah sikap murid-murid pada ketika itu. Kemudian yang terakhir itu kemasan karya. Maksudnya bila sesuatu karya itu telah selesai dihasilkan, bagaimana mereka membuat kemasan. Okey. Okey, ini dia aktiviti pembelajaran, aplikasi media dan projek kesenian, cadangan kaedah PBD, lisan, bertulis dan pemerhatian. Jom kita saksikan video yang telah disediakan. Okey, kalau kita saksikan di sini, murid sudah mula membancuh warna, membancuh warna untuk membuat latar belakang. Okey, di mana dia mencampurkan warna biru dan hijau untuk mewujudkan tone. Kemudian murid memotong kertas dan menampal. Di situ murid berbincang untuk menyusun komposisi di antara teks ataupun tajuk dengan gambar supaya diberi sesuaian dan mengikut bahasa seni visual yang telah dibincangkan. Contohnya seperti imbangan, rupa, warna dan juga penegasan dalam karya tersebut. Okey, guru-guru boleh membuat PBD pada ketika ini dengan menyediakan instrumen seperti senarai semak. Okey. Okey, ini yang terakhir Okey, yang terakhir ni bila dah siap, seperti beginilah. Murid-murid dapat menghasilkan karya seni gabungan montaj dan kolaj. Okey, ini contoh saya ambil satu kumpulan murid, 4 orang satu kumpulan, dia buat projek montaj dan kolaj. Jadi di situ kita boleh lihat penghasilan karyanya. Okey, di mana mereka membuat kemasan. Okey, jadi cikgu dah sediakan satu video. Jom kita saksikan video bagaimana murid membentangkan karya akhir mereka. Dah siap belum? Dah. Okey, bulan mana dah siap kan? Saya. Wah, semua dah siap. Okey, kalau dah siap, cikgu nak minta buat undangan di depan. Dan bulan mana dulu? Okey, bulan 1. Okey, silakan bulan 1 depan. Okey, siapa nak bentang? Okey, silakan Aini. Kami daripada bulan 1 ini membentang dan poster gabungan montaj yang bertajuk Selamatkan Ikan Bayang. Media yang digunakan di dalam poster ini ialah bahan mencetak, watercolor, gam dan gunting.
Bahasa seni yang terdapat di dalam poster ini ialah rupa, warna, imbangan dan penegasan. Okey, baik, bagus. Ada soalan nak tanya pada kamu? Okey, Wafi, bangun Wafi. Apakah kumpulan warna yang terdapat pada poster tersebut? Okey, ada jawapan? Okey, jawab. Kumpulan warna yang terdapat pada poster ini ialah kumpulan warna seni. Okey, betul Tahniah bulan 1. Berapa bintang kita dah bagi pada bulan 1? 5 bintang. Tahniah bulan 1. Okey, ada tak pengajaran atau nilai bumi daripada poster kamu ni? Kita perlulah menjaga kelestarian alam kita. Oh, bagus. Tahniah. Okey, bagi tepukan yang lain. Okey, penonton di rumah, kita telah saksikan satu video di mana murid membuat pembentangan pada karya akhir mereka. Okey, jadi di situ untuk guru-guru kita, ini adalah video contoh di mana pelaksanaan ataupun pentaksiran itu dijalankan di dalam bilik darjah. Okey, kita gunakan instrumen senarai semak ataupun guru-guru boleh gunakan bahan yang lain. Contohnya kita buat catatan, jadual, skala dan sebagainya. Okey, untuk video tadi tu, guru membuat pemerhatian dan juga secara lisan dan juga bertulis. Jadi guru-guru kebiasaannya untuk pendidikan seni visual ni agak mudah sebenarnya. Bila murid tu dapat menghasilkan sesuatu karya, murid dapat membentangkan modul 1 bahasa seni visual, modul 2 kemahiran seni visual, makanya murid tu kita dah boleh beri dia satu tahap penguasaan. Kita boleh bagi kredit kepada dia. Contohnya seperti mana yang saya berikan tadi, guru terus memberi bintang. Terpulang pada guru lah untuk beri 1, 2, 3 atau 4 dan 5. Begitulah. Kita tidak terus menjurus kepada tahap penguasaan 1 hingga 6. Tapi kita bagi dia bintang. Itu contoh sebagai cadangan sahaja. Okey. Selain daripada itu, tidak semestinya kita membuat pembentangan dalam kumpulan. Kita juga boleh panggil murid untuk buat pembentangan secara individu. Bila secara individu ni, guru dapat memberi fokus kepada seseorang murid tersebut ataupun individu tersebut. Bila buat secara ramai, jadi kita akan buat tahap penguasaan tu secara beramai, jadi tak berapa tak berapa jelas. Tapi kalau secara bersendirian, seorang demi seorang, itu lebih jelas. Jadi guru dapat mengenali murid dari segi sikapnya, sasiahnya, cara penyampaiannya. Okey, cikgu rasa itu saja. Terima kasih. Alright, cikgu. Saya terkesima sebenarnya. Kehebatan cikgu-cikgu di sekolah, terutamanya untuk PBD, Pendidikan Seni Visual ni, dan karya kumpulan yang saya tengok video tadi hebat juga cikgu. Betul. Seperti karya seni digital tu. Okay. Memang kita sebenarnya kita dah terapkan untuk murid-murid membuat karya tu mengikut kreativiti dan minat mereka supaya mereka boleh menghasilkan sesuatu. Karya tu nanti boleh dikomersialkan. Itu yang kita nak. Sangat-sangat hebat murid-murid zaman sekarang. Walaupun kita nak berhenti rehat dulu, kejap lagi kita sambung terus menonton Didik TV KPM. Ya, inilah Didik TV KPM untuk slot kita pada hari ini, pentaksiran bilik darjah PBD dalam pendidikan seni visual untuk sekolah rendah tahap 5 kan hari ini cikgu? Tahun 5. Tahun 5, dan bersama dengan saya ialah Cikgu Syukri, dan slot hari ini sangat-sangat penting bukan saja untuk guru-guru murid-murid tapi sebenarnya ibu bapa. Jadi saya nak serahkan kembali kepada Cikgu Syukri, silakan cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, untuk kali ini tadi cikgu dah terangkan bagaimana pembelajaran itu dijalankan di dalam kelas, sesi PDP dalam kelas. Kemudian selesai sahaja satu sesi PDP, kita akan buat pentaksiran. Okey. Bila nak buat pentaksiran, kita ada tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini telah diterangkan dalam dokumen standard kandungan kurikulum. Okey, di SKP dan juga kalau kita tengok di sini tahap penguasaan secara umum cikgu dah letak di sini. Okey, tahap penguasaan keseluruhan pendidikan seni visual. Okey, dia ada 6 tahap tu. Tahap penguasaan daripada tahap 1 tahu, tahap 2 tahu dan faham. Okey, tahap 3 tahu, faham dan boleh buat. Kemudian 4 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Ini secara umum Kemudian yang kelima tu tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Tadi beradab saja, yang ini terpuji. Manakala yang keenam tu beradab misali. Maksudnya setiap tu dia lebih tinggi arasnya, daripada aras rendah dia naik ke tahap yang lebih tinggi. Okey, kalau kita tengok tafsiran tu
Okey, murid tahu dari segi pengetahuan asas. Pengetahuan asas ni merujuk kepada pengetahuan asas bahasa seni visual dan juga kemahiran asas seni visual. Okey, kemudian murid boleh menganalisis karya menggunakan pengetahuan mereka, kemudian menilai karya. Menilai karya ni terbagi pada dua lah. Sama ada menilai karya sendiri ataupun menilai karya rakan. Dan yang akhir tu menjana idea kreatif. Okey, contohnya kalau murid tu dia buat catatan, okey, di akhir catatan tu nanti bila dah kering, mungkin dia boleh lipat jadikan kad ucapan. Begitu. Okey, seterusnya kita tengok tahap penguasaan mengikut standard kandungan 2.1. Okey, pentaksiran modul bahasa seni visual dan modul kemahiran seni visual adalah berpandukan pada standard prestasi berikut. Okey, yang ni kalau kita tengok standard prestasi seni visual tahap penguasaan masih lagi daripada 1 naik hingga ke tahap penguasaan 6. Okey, yang mana 1 mengenal bahasa seni visual. Contohnya dalam video yang kita tengok bagaimana murid menyatakan bahasa seni, contohnya seperti rupa, warna, penegasan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua menerangkan penggunaan bahasa seni visual yang terdapat pada karya. Okey, yang ketiga mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan bahasa seni dalam aktiviti penerokaan. Contohnya murid tadi dia ambil gunting, dia gunting kertas, kemudian dia sapu gam, dia tampal, dia bancuh warna. Okey, yang keempat menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni dalam aktiviti penerokaan. Manakala yang kelima menentukan penggunaan bahasa seni visual, media, teknik dan proses. Okey, dan yang keenam tu menjana idea kreatif. Samalah seperti mana yang saya huraikan tadi. Okey, seterusnya kita tengok tahap penguasaan mengikut standard kandungan 3.1. Okey, yang ni ialah pentaksiran modul kreativiti dan inovasi seni. Okey, kalau kita tengok tahap penguasaan masih sama 1 sehingga 6. Okey, di mana yang pertama tu tahap yang paling rendah. Okey, murid telah mengenal pasti idea dalam penghasilan karya. Okey, contohnya dia berbincang, dia dapatkan idea bagaimana karya yang nak dihasilkan, poster yang bagaimana. Okey, kemudian dia memahami idea dalam penghasilan karya. Yang ketiga mengaplikasikan idea dalam penghasilan. Dan yang keempat tu menganalisis idea. Maksudnya dia dah bincang, okey, dia dah buat keputusan komposisi yang macam mana dia nak buat karya tu tadi. Dan yang kelima tu menilai idea kreatif dan inovatif dalam penghasilan karya. Seterusnya yang keenam menzahirkan idea kreatif dan inovatif dalam penghasilan karya. Okey, seterusnya kita nak tengok bila kita cikgu dah mengajar, okey, dah mengajar, kita pun dah buat pentaksiran melalui pentaksiran 3 kaedah tadi, lisan, penulisan dan pemerhatian. Seterusnya kita nak buat perekodan. Okey, perekodan ni sangat penting untuk kita mencatat apa segala yang kita dapat, hasil dapatan daripada setiap PDP yang telah dijalankan di dalam kelas tadi. Okey, yang pertama perekodan ialah proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau lebih dikenali sebagai DSKP. Okey, guru-guru di rumah ataupun penonton di rumah, okey, kita boleh merekod menggunakan beberapa cara lah. Merekod boleh dibuat dalam bentuk berikut. Contohnya membuat penyataan, okey, menanda dengan simbol ataupun memberi markah dan juga memberi grade. Kalau tengok contoh yang saya sediakan ni, ini saya lah cadangan daripada saya buat satu senarai semak di mana setiap modul yang telah selesai saya ajar, okey, saya tandakan dengan dia punya SP, standard pembelajaran 2.1.1, tajuknya ataupun bidangnya lukisan ataupun capan, bidang menggambar, teknik lukisan dan capan. Jadi setiap selesai je murid tu berkarya, kita boleh tentukan grade berapa yang dia dapat. Okey, sehinggalah SP 2.1.10 murid menghasilkan tekad. Jadi kita boleh bagi grade dahulu. Maksudnya kita belum bagi lagi tahap penguasaan. Okey. Yang kedua, catatan. Okey, catatan dilakukan untuk menilai tahap penguasaan murid bagi setiap bidang mengikut unit dan tajuk berdasarkan standard kandungan tadi. Untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, catatan boleh dibuat seperti senarai semak, buku catatan, kemudian buku rekod mengajar, tapak Excel dan lain-lain. Pihak Kementerian Pendidikan tidak menyediakan borang atau apa sahaja secara tetap lah. Maksudnya guru-guru boleh guna apa jua cara, kaedah untuk merekod atau mencatat. Terpulang kepada guru-guru ikut kreativiti guru-guru, terutama guru seni lah. Guru seni memang kreatif kan, macam-macam boleh buat untuk merekod pentaksiran setiap murid tadi. Okey. Kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir ni pelaporan. Pelaporan ialah proses menyampaikan maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum. Ini berbalik kepada 4 modul yang utama tadi. Okey, makanya kalau kita tengok pada
pelaporan ni, ini tapak Excel yang telah disediakan oleh kementerian. Pelaporan kepada ibu bapa dibuat 2 kali setahun. Di situ ada maklumat TP diperoleh daripada borang perekodan. Maksudnya dia sudah mencatat, jadi cikgu boleh merumus bagaimana nak memberi tahap penguasaan kepada murid. Okey, jadi saya boleh simpulkan di sini. Okey, sebelum tu cikgu tertinggal satu. Projek seni visual ditafsir sepanjang PDP. Okey, jadi kesimpulannya daripada saya sedikit rumusan lah. Okey, untuk guru-guru kita perlu buat pertimbangan. Okey, pertimbangan dan beri justifikasi kepada murid hasil daripada dapatan yang kita dapat, daripada pembentangan murid tadi, daripada pengkaryaan, penghasilan, perbincangan dan sebagainya. Okey, kemudian hasil kerja murid, terutama kalau kita tengok murid bila dah buat ada karya, jadi karya itu adalah bukti perkembangan pembelajaran murid. Itu yang paling penting untuk pendidikan seni visual. Baik, terima kasih cikgu. Kena ada bukti ya cikgu. Ya, betul. Terbaik. Dan diharap ibu bapa bolehlah bisik-bisik sikit dekat telinga anak-anak tu kan, kalau boleh untuk mata pelajaran ni nak dapat tahap penguasaan keseluruhan 6. Tahu, betul. faham dan boleh buat dengan beradab misali ya cikgu. Ya, betul. Dan semoga bermanfaat kepada guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid untuk slot kita pada hari ini PBD. Dan terima kasih juga ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini Cikgu Nazri, dan terutama sekali kepada Cikgu Syukri. Penerangan yang sangat-sangat terperinci. Terima kasih cikgu. Terima kasih sama. Baik, dan semoga berjumpa lagi terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.